Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Namanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pagi ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Qaulut Tam bil Ahkam Imam wal Ma'mum, dalam bab hukum imam dan makmum. Muka surat yang ke-10, masalah yang ke-18. Sebelum ini yang ke-17, tak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Ini qaul yang mengatakan ialah yang qaul yang sahih lah. Maknanya apabila serentak makmum dengan imam yang ke-17 tu pada takbiratul ihram, imam diangkat sama-sama. Maknanya diangkat sama-sama dengan imam lah. Imam Allah, dia pun Allah juga sama-sama. Dia kata maka tidak sah sembahyang mengikut qaul yang sahih. Ada qaul yang mengatakan sah, ada qaul kata tak sah. Tapi yang sahihnya dia kata sah. Sebab dia kata mengikut qaul. Mengikut qaul ni ada qaul lain. Mengikut qaul yang sahih, maknanya adalah yang muqabil asahnya ada. Jadi qaul yang dipakai ialah tidak sah. Jika terdahulunya dengan takbir imamnya, ini langsung tak ada khilaf. Tak ada qaul lain, melainkan dia kata tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Imam belum letak lagi, dia dah letak Allahu Akbar. Imam belum, ya imam Allah, baru Allah, dia dah bar ke bawah, dah siap. Maka tidak sah dia kata. Ini dengan tiada khilaf berdasarkan sabda Nabi, iza kabbara fakabbiru. Dia kata apabila bertakbir, apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Lepas imam baru dia, itu nama berturut. Kalau imam takbir dia takbir, itu namanya serentak. Maka serentak itu dia kata tidak sah. Okey, itu tak ada khilaf. Kemudian yang ke-18, masalah yang ke-18 ialah makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya, sujud dan rukuk ni tadi, dan lain daripada rukuk dan sujud ni dari rukun-rukun fi'li. Apa saja rukun-rukun fi'li yang serentak dia buat, maka hukumnya dia kata ialah makruh dengan imam. Tidak batal sembahyang itu, hanya makruh jua perbuatan itu. Makmum serentak mengerjakan rukuk ataupun sujud atau kedua-duanya dalam rukun-rukun fi'li yang lain, maka dia kata dengan imam tadi tidak batal sembahyang. Sembahyang tak batal lah, kita sama-sama tu tak ada masalah, dia kata tak batal. Kita yang cerita sekarang ni batal dengan tak, ya makruh, gila-gila kan. Kita ni semua okey.
Kita makruh itu kan, makruh kira dengan batal. Kita semua tentu kan, ni sunat dia, tak apa, tak ada dosa. Kita semua jadi pandangan ibadat ni. Makruh tak apa, ni sunat itu kan, tak buat tak apa, bukan batal pun, bukan berdosa pun, sunat dia. Habis kalau sunat tak ada apa, dia kata sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Dah macam filem Piramli kan, Ahmad Isbu kata apa kat Piramli, bila kata kalau kau marah kau akan dijual dan segala harta kau akan dirampas. Datang Piramli tanya pula, kalau ayah anda yang marah, ayah anda tak ada apa. Kita dah ni tentu semaya tak ada apa. Kita dah lah ni makruh je, tak ada apa. Ni sunat je, tak ada apa. Tuan-tuan nak dikira semua tu tuan-tuan, tapi nak markah penuh, tapi tak pedulikan makruh, tak pedulikan sunat. Mayang nak markah nak penuh aja. Tuan-tuan, kau nak dapat 27 tu buat tak sempurna, tapi nak 27 macam mana? Jadi tuan-tuan, kena buat, kena jaga. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dibenci Allah walaupun tak batal sembahyang. Makruh ni perbuatan yang Allah Ta'ala tak suka. Janganlah buat. Takkan kita tak suka buat benda yang Tuhan tak suka kot. Jaga tuan-tuan, jangan sampai makruh. Jadi kalau serentak hukumnya imam dengan makmum dengan imam tadi serentak angkat rukuk dan sujud atau rukun fi'li yang lain, maka hukumnya makruh jua. Perbuatan itu kerana sabda Nabi SAW, iza raka'a farka'u, apabila imam rukuk hendaklah kamu rukuk. Okey. Seterusnya, dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilat berjamaah. Tuan-tuan, sembahyang berjamaah nak dapat apa? Nak dapat fadilat, kelebihan solat berjamaah daripada solat seseorang 27 kali darajah. Tapi berjamaah, tapi tak dapat apa sebab perbuatan kita. Apa yang kita buat ialah serentak bersama dengan imam. Setiap perbuatan imam dalam sembahyang kita sama serentak dengan dia, maka tak dapat pahala berjamaah. Bila kita cakap lagu tu, tak dapat pahala. Tapi sembahyang sah sah kan? Sembahyang sah lah. Okey lah, sah. Okey lah. Okey lagi. Habis apa guna kita berjamaah? Apa guna berjamaah? Semuanya kita okey kan? Saya tu tengok betul-betul jaga elok-elok sembahyang berjamaah ni. Seperti mana kata Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rifa'ah, kerana ia menyalahi imam bila serentak tu, dia kata menyalahilah dengan hadis tadi, iza raka'a farka'u. Okey. Dan qiyas atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjamaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam, sekurang-kurangnya tumit makmum terkebelakang sedikit daripada tumit imam. Ini kedudukan. Dia nak samakan hukumnya makruh ni tadi sehingga kan dalam masalah bab tumit. Tumit ni sekurang-kurangnya kalau kita berjemaah, ni tumit imam depan ni, kita belakang sikit lah. Jangan sama tumit. Sama tumit kan kau jadi imam sama. Kau? Okey. Dia kata tak dapat fadilat berjamaah sekiranya kita berdiri bersama imam. Imam berdiri, kita pun sama berdiri. Pasal itu imam ni pun ada adab dia. Bab dia tu, takbir intiqalat dia tu sampai dah habis perbuatan. Contoh, Allahu Akbar, tegak dah bab. Makmum dengar sampai bab tu berbangkit. Imam Allah, dia pun naik juga. Dia pantang dengar tu imam sebut Allah, dia pun Allah naik. Tak boleh. Dia sampai naik Allahu Akbar, tegak dah, bab dah habis. Baru makmum bangkit. Terus saya kata kadang-kadang ada imam yang dia tak sebut sampai bab tu, dia tak habis lagi. Allahu Akbar baru setengah. Jadi makmum dah bangkit. Makmum dah bangkit dah sebab bab dah habis. Ingat makmum imam dah lepas atas, dia pun bangkit. Tapi cuma dia tak berdiri lagi. Sebab itu imam ni ada hukum dia sendiri. Hukum sunat imam bertakbir intiqalat ialah sampai kedudukan dia tegak. Allahu Akbar. Begitu juga dengan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Belum rukuk lagi, dia dah habis dah. Sami Allahu
Allahu Akbar, belum lagi dia dah bangkit dah. Dia dah turun. Tak boleh. Dia mesti habiskan dia punya tu. Sami Allahu liman hamidah, dah tegak. Saya itu makmum tunggu isyarat imam. Imam habis jabat, dia pun bangkit. Itu dia punya adab sebagai seorang imam. Okey. Kalau serentak dia kata hukumnya ialah tak dapat fadilat berjamaah, rugi. Okey. Okay. Ini masalah yang ke-18 lah. Jawapan dia ialah dia kata makruh. Okey, seterusnya. Hukum dia kata makmum salam serentak dengan imam. Ini hukum salam. Imam salam, dia salam. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajah, dua pendapat di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan. Ulama Khurasan kata ada dua pendapat lah dalam beberapa kitab dia. Dan wajah yang terlebih asah daripada kedua-duanya ialah tidak batal sembahyangnya. Okey. Hukum pertama dalam kitab beberapa ulama Khurasan, Khurasan ni kata ada dua pendapat. Pendapat pertama yang kebanyakan dipakai ialah tidak batal sembahyangnya. Ini dalam bab salam saja. Imam salam, dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ikut terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama pusing. Mana imam pusing balik, dia pun pusing balik. Kiri kanan lah. Dan pusing kiri kanan tu pun hukumnya sunat dia, bukan rukun pun. Dia tak pusing pun tak ada masalah kan. Oh ya ke Ustaz? Tak ada masalah, tak pusing pun. Apa ketengkuk tak boleh pusing je tak? Jadi imam tengkuk tak boleh pusing, pagi tu sakit dia. Dan sini dia tak boleh pusing kan. Tak pusing dah. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Pusing ke kanan ke kiri tu hukumnya sunat lah. Itu kalau dalam keadaan yang memang tak boleh buat. Tapi kalau boleh buat, kenapa tak nak pusing? Sunatnya pusing lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing tu pun dalam sebuah hadis Nabi kata, biarlah jemaah belakang kita tu nampak pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni nampak tak? Nampak. Ni insyaAllah kita nak salam-salam betul-betul. Nak buat salam tu, salam betul-betul lah. Sunnah Nabi ni kan, dalam bab kepala ni pun, bab pusing ni pun ada. Sebab itu Nabi tak pernah memalingkan mukanya, melainkan dia menghadap terus pada yang manggil. Muhammad, mana Muhammad belakang, dia pusing belakang terus. Dia tak macam kita tuan-tuan. Kita guna tengkuknya. Muhammad, kita macam tu ya. Tapi Nabi Muhammad tak, dia akan pusing belakang. Walaupun mukjizat yang ada pada Nabi, dia nampak orang di belakang. Tapi Nabi nak tunjuk sunnahnya aku buat. Kalau orang panggil, aku tak pusing pi, tak ni. Dia akan pusing badan sekali. Macam tengkuk tak boleh pusing lah, dia pusing sekali. Kita lagu tu lah. Sebab itu sunnahnya pusing. Tapi nak macam mana? Dah kita dah terbiasa macam tu. Dah dilatih macam tu. Itu tanya pula, habis apa guna tengkuk boleh pusing-pusing Ustaz? Memanglah betul guna dia. Tapi Nabi dah kata sunnah adabnya dalam orang memanggil kita ni, sunnahnya kita beradab depan dia. Cuba orang besar-besar panggil kita macam mana? Contohlah kan, tuanku manggil kita. Kan? Macam mana kita nak adab? Confirm kita akan pusing ke belakang kat dia kan? Mesti kan? Itu tuanku. Ni kita sama kita kenapa tak ikut sunnah tu? Pusing lah. Okay. Dalam bab ni dia kata tidak batal solat bagi orang yang sama-sama salam dengan imam. Okay. Bersalahan jika serentak pada takbiratul ihram. Kalau serentak dengan takbiratul ihram yang tadi itu, dia kata kaul yang sahihnya ialah tidak sah. Maka sembahyangnya tak sah mengikut kaul yang sahih. Tadi kita dah baca masalah 17, ada hubung kait dengan 19 ni tadi. Dia kata apa? Kalau serentak waktu takbir, hukumnya tidak sah. Serentak waktu salam, hukumnya sah. Tak batal sembahyang. Okey. Ini mengikut kaul yang sahih lah.
Jika sekiranya kita berkata tidak batal, tetapi luput fadilat berjamaah kerana menyalahi imam. Okey. Kalaupun kita kata tak batal lah, kita ikut pendapat yang kedua, tak batal. Tapi fadilat berjamaah luput sebab bersalahan dengan menyalahi kedudukan dia sebagai imam. Maksud dia, kalaulah andai kata kita tak nak ikut kaul yang sahih mengatakan batal, tak nak ikut. Sebab dia ada dua kaul mana-mana boleh ikut, sama ada sah atau tidak. Sebab dua-dua ada hujah. Dua-dua ulama yang keluarkan berdasarkan hadis, berdasarkan hujah dia lah. Kita kata, aku baca tak sah. Dah aku baca dia kata sah. So kita tak boleh bangkang lah, sebab kita tak boleh marah dia yang katakan tak sah tu. Tak boleh lah. Sebab ada dalilnya. Bila ada dalilnya, kita jangan ingkar. Kita kena ikut. Kau nak ikut yang tak sah, silakan. Kau nak ikut yang sah, silakan. Aku nak ikut yang sah. Ataupun aku nak ikut kata tak sah. Kita pun jawab. Tapi fadilat berjemaah tak ada. Tak kisahlah, yang penting sah. Itulah. Itu dalil. Itu kaedah hukum. Kita tak boleh mengingkari hak orang lain. Bila mana dia berhujah, ada dalilnya. Kan? Tak boleh, tuan. Kita jangan kata pendapat kita je yang betul. Pendapat dia pun ada dalilnya, silakan. Dia pendapat yang tak ada dalil, baru kita rak dia. Sebab itu Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i sentiasa berdebat. Ni kata ni kata gini. Dalil hukumnya ditarjihkan. Siapa paling kuat? Kebanyakan hukum ditarjih menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Banyak mengikut pendapat kaul Hanafi. Kita ni Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Hanafi kan, macam tak setuju lah. Kalau tuan-tuan belajar kitab fiqh muqaranah, fiqh perbandingan mazhab, biasanya mazhab-mazhab ni dia pun tak setuju. Dia ada pendapat dia ada pendapat dia ada pendapat dia. Tapi kebanyakan bila ditarjih pendapat siapa paling kuat, dalil siapa paling kuat, selalunya ialah mazhabul Hanafi. Banyak paling kuat pendapat dia. Masa saya di universiti dulu, kita ni mazhab Syafi'i kan, degil dan tak mau ngaku kalah. Walaupun dalam kitab kata Hanafi. Walaupun mazhab dalam kitab tu kata paling kuat pendapat mazhab Hanafi, tapi kita ni jenis degil tu. Nak Syafi'i juga. Macam mana pun nak Syafi'i juga. Dah kali kita tarjihkan pendapat paling kuat Syafi'i. Memang doktor ngap terus. Kau siapa nak tarjih benda lah tu? Ni ulama dah tarjih. Tapi kita kalau berdebat hari ni kan, ini Syafi'i saya. Dia kata tapi pendapat paling kuat Hanafi. Tak kisahlah kau mazhab apa? Aku Syafi'i. Habis tu kenapa tak nak ikut? Syafi'i. Tapi pendapat paling kuat Hanafi. Tak kisahlah, tapi Syafi'i lah. Dia nak berdebat juga. Dia nak juga Syafi'i kan. Memang kepala batu tu kita ni. Kita buat kepala batu kita. Jangan degil lah. Kan? Kau tak nak ikut pendapat dia tu tak kisah. Tapi jangan kita debat tak boleh sebab dia ada hujah. Kan? Tak ada hujah. Ada meja. Tu haji tu meja. Kesian tu haji pegang je buku meja tak ada. Jangan betul. Manfaatkan meja. Penat beli meja tu. Besok meja ni komplain kau tengok aku ada kau tak nak pakai. Jangan sampai dia komplain, jangan sampai dia depan kita saat dia berhujah. Kenapa kau tak gunakan aku? Kita ni besok banyak benda nak berhujah ni. Baju kita semua nak berhujah ni. Pasal apa kau beli aku kau tak pakai? Pasal apa kau beli ni kau tak pakai? Pasal apa kau beli ni kau tak guna? Berapa banyak nikmat aku bagi kau? Apa pasal kau tak gunakan manfaatkan? Kalau kau tak nak manfaatkan bagi orang lain manfaatkan. Tanya pasal tu jangan main. Nampak je sekarang tak bercakap kayu ni. Semua tak bercakap. Besok depan Tuhan kau dia komplain. Waktu tu menjawab kita. Ni Quran ni semua besok tanya ni kitab-kitab ni. Kau beli aku, kau pamerkan aku, kau tak baca aku. Kau tunggu kau. Lepas ni baca. Lepas ni guna. Manfaatkan. Mudah-mudahan orang yang mewakafkan, orang yang menginfakkan dapat pahala. Kita gunakan benda-benda ni dapat pahala. Jangan besok ditanya, besok tak apa jawab tu. Pakai. Ini kau buat perhiasan ni. Okey, baik. Sambung itu silingan itu. Buat tengok nampak Tuan Haji tu geram. Ingat tak ada tadi kan.
Saya kata, mana Tuan Haji? Selalu duduk sini, dia situ duduk lagi. Ini lambat ke apa? Main tempat lain lah. Oh, main tempat lain je kan. Kata orang rumah ajak berjemaah dulu. Sini. Wah, lalu Tuan. Orang sayang bini macam tu. Tengok abang tak sanggup datang bawa kereta. Bini punya pasal. Tak mau bini sejuk. Okey, masuk sini balik. Hukum yang ke-20. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufarakah. Makmum ni suka buat hal. Dia banyak ragam betul. Melawan. Dia ni macam ni, dia tak boleh naik kapal terbang tau. Dia tak boleh. Silap-silap kapten ikut cakap dia nanti. Landing kapten. Gunung ni. Landing lah. Berapa jam ni? Mampus kita semua. Ini makmum suka melawan tau. Hukum makmum salam sebelum imam. Imam belum salam, dia dah salam. Dengan niat mufarakah. Niat, tak nak ikutlah imam ni. Lambat salam. Alah aku nak cepat ni. Dia pun niat mufarakah, tak nak ikut imam. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Imam dah salam, kau dah salam. Lambat. Dia pun belah. Apa hukum dia? Atau lagi satu kaedah, satu hukum, kalau dia niat dia salam tapi tak niat mufarakah. Dia salam dulu tapi tak niat berpisah dari imam. Ni perangai makmum ni macam-macam. Macam-macam. Dia dah nak terkencing sangat, imam pula leka lagi, dah habis tayat ada doa pula lagi. Panjang, imam, aku nak kencing ni, imam. Mampulah malah aku. Assalamualaikum. Tak ada niat mufarakah, tiba-tiba dia pergi salam, dia pergi kencing. Apa hukum? Kejap, kita tengok. Ini masalah imam dengan makmum ni banyak tuan-tuan, bukan sikit. Apabila makmum memberi salam sebelum imam, itu masalah dia lah. Dia bagi salam sebelum imam, itu masalah. Masalah yang kedua, dengan niat mufarakah. Apa maksud mufarakah? Bercerai daripada farak. Maksud dia cerailah daripada imam, tak nak ikut imam. Okey. Maka kata ulama, hendaklah ditilik jika perbuatannya itu dengan sebab uzur. Tidaklah batal sembahyangnya. Kalau dengan sebab uzur, selesai masalah. Masalah dia ialah kalau dia bagi salam dengan sebab uzur, dia mufarakah sebab dia uzur, ada keuzuran dia, tak lambat. Dia kata di antara uzur itu ialah, apa masalah uzur dia? Uzur yang pertama, memanjangkan imam ni tadi, memanjangkan sangat bacaannya. Imam ni panjang sangat, tak apa dibaca, tolak panjang, dia cek keluar niat mufarakah. Dia tak boleh panjang dia tak boleh panjang, maka dia pun mufarakah dari imam. Bagi salam dulu imam panjang sangat, 3 kali tak habis lagi at-tahiyat dia kan. Kawan dah sakit sangat nak terkencing kan. Tak nak lah. Dia pun baca-baca niat mufarakah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dah dia. Dia kata apa? Tidak batal sembahyang sebab uzur. Sebab itu imam ni bila dia nak sembahyang, dia kena tengok makmum dia dulu. Ada penyakit ke tak makmum dia, semua kena tengok. Jangan kita berlantak-lantak jadi imam, seronok jadi imam, tak peduli makmum di belakang. Kita kena cek dulu makmum kita. Itu sebab saya kata dalam sebuah hadis, sampaikan satu tahap, imam ni puatis tak lurus pun dia pergi betulkan dulu. Ni depan sikit bang, depan sikit. Ni belakang sikit, luruskan. Ni tumit belakang, dia kena betulkan dulu. Kata saya tak nak jadi imam kan, kata saya tak nak mula sembahyang, buat dia dulu. Kalau ikut hukum dia macam tu lah kan. Imam ada tugas lebih lah sikit sebelum jadi imam tu. Sebab itu imam ni dia tak boleh naik dulu, dia tak boleh. Dia belakang ni, Bilal qamat pun dia relax tengok sah dulu. Okey semua, okey jalan. Ni susunan sah budak tak rapat, sekarang tak rapat lah. Ada orang petikai, apalah sembahyang tak rapat-rapat, sampai bila lah kita sembahyang ni macam ni ke? Tak payah duk erotika lah. Ulama ramai bahas dah, boleh boleh lah nak macam mana, sebab kita takut
Alah, ustaz pun takut corona. Kau tak takut, kau pergilah. Aku memang takut. Makhluk je, memang makhluk. Kalau kena, dia masuk terus lubuk tu macam. Jangan. Ya? Kita ikut. Sampai bila? Nanti ulama bagi tahu. Tapi datang masjid, datang surau, tetap datang. Jangan sampai, saya tak datang kan? Takut corona, itu melampau sangat. Jaga je lah SOP. Pakai je lah, masuk. Duduklah jauh. Hari ni ramai ustaz-ustaz yang pandai-pandai nak rot, nak hujah. Kalau betul kita hebat, nak berhujah, nak bagi pandangan, jumpalah di majlis fatwa. Kita bagi dalil kita. Kita bagi hujah kita. Tuan-tuan tahu lah, orang yang duduk majlis fatwa tu, bila dia bersidang, bukan dia saja tau. Bukan. Ada pakar kesihatan panggil. Semua pakar dia panggil lu nak bincang. Bukan di majlis fatwa ni hukum fiqh aja semua, tak. Dia bukan panggil ni semua ustaz fiqh lah. Panggil semua ustaz fiqh ni. Doktor tak payahlah, tak penting. Kita nak keluar hukum masalah solat berjemaah ni. Ambil kira semua. Panggil doktor pakar perubatan, panggil ahli tauhid, panggil ahli fiqh, panggil ahli hadis, panggil yang tak pandai Quran, bidang Quran. Semua dalam tu. Ahli majlis fatwa. Bukan takat kau pandai baca kitab, panggil pakar nahwu saraf. Semua panggil tu, ulama-ulama tu semua ada majlis fatwa ni. Duduk dalam majlis fatwa ni, semua bidang ada. Bukan dia seorang-seorang. Kita ni berasa hebat macam kita tahu nahwu saraf, fiqh, tauhid, hadis, Quran. Macam kita seorang hebat, kita boleh keluar suka-suka hati. Oh, tak boleh ulama kata macam ni, ulama kata tak boleh. Bila dah habis hukum fiqh, tanya pula kesihatan macam mana. Kalau rapat ni macam mana, kajian dia apa, ni kajian doktor pakar Islam, okey, ni tak boleh. Kan? Oh, tengok tafsir Quran, tengok hadis. Tuan, kita hari ni cakap seorang, kita cakap kat jemaah macam ni kan. Kat kita cakap ni, kita tak ada ilmu. Oh, hebat ustaz ni. Itulah dia orang ni patutnya rapat-rapat. Takut sangat dengan COVID tu, ikut sangat SOP tu. Jangan. Sebab itu dalam bab perkara macam ni pun, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah dah bagi di majlis fatwa bersidang, kita kena ikut. Jangan melawan, jangan menang-menai. Jangan tuan. Saya pun ikut juga ni fatwa. Bukan tak ikut. Ada gak yang saya tak ikut, tapi tak boleh nak cakap sebab kau lagi pandai daripada aku. Kau lagi hebat-hebat duduk dalam tu. Ya tak, ya aku ikut juga kan. Ikut lah. So kau tanggungjawab lah. Kalau salah kau jawab lah bantuan mana aku tu. Jangan kita ikut. Hari ni ramai yang kecoh dah. Sampai bila? Sampai bila nak rapat ni? Sampai bila? Oh, kan. Kita ni takat boleh baca kitab fiqh baru sebiji dua. Dah berasa hebat ke mana. Baru baca hadis. Bukhari pun tak habis. Ingat baru habis matan arba'in. Matan arba'in tu pun celup-celup. Daripada 40 tinggal 20 je baca. 20 kitab nak baca. Sembang macam hebat sangat. Tak payah. Ikut je dia orang ni. Okey. Kemudian dia kata, meninggalkan memanjangkan sangat bacaan. Dia boleh dah dia niat mufarakah pasal uzur, imam panjang sangat. Atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikendaki dengan sengaja. Apa sunat dia kendaki? Tasyahud awal. Ini sunat-sunat yang dikendakilah. Patut buat, kita tinggalkan. Ini sunat. Bukan saya tinggal, terlupa lah. Macam mana kan? Terlupa. Dan kunut. Atau bacaan surah dan sebagainya. Bacaan surah tu pun ialah sunat dihukum. Tuan-tuan tak nak baca? Hari ni penat dah nak baca. Tak baca lah kita. Kok baca pun yang pendek je. Ya, itu dalam keuzuran ni, dia kata bila imam meninggalkan sunat-sunat dikendakinya dengan sengaja atau tasyahud, tak naklah aku ikut imam ni. Semua sunat ditinggal lah. Mengagut lah. Tasyahud tinggal, kunut tinggal. Ni imam apa macam ni? Bila kita berhujah dengan mam apa tinggal mam? Ni sunat je tuan, tak payahlah cakap banyak. Saya imam, ikut je lah. Jadi orang macam ini, uzur macam ini, dia kata tidak batal sembahyang jika makmum memberi salam sebelum imam
Niat dengan syarat dia niat mufaraqah dari imam. Dia tak nak ikut imam lah. Sebab semuanya tinggal. Kunut tak nak baca. Dah kunut dia suruh baca, kita tak nak baca. Imam tak nak baca lah. Terus je turun kan. Walaupun tu bukan perkara wajib. Tapi orang yang ikut ni, dia dah biasa hari-hari kunut. Kalau tak kunut tu dia mesti jeritnya. Subhanallah. Subhanallah. Degil betul Pak Imam ni. Tak nak aku ikut dia. Kunut tak baca tasyahud, tak buat. Apa imam macam ni? Kan? Ni semua imam Wahabi lah ni. Kita laju je hukum kan. Imam Wahabi lah apa lah. Nantilah dulu. Kan? Ya ke Wahabi. Kan? Kita kunut tak baca pun Wahabi juga. Tasyahud tak baca pun Wahabi juga. Yalah. Kebanyakan orang-orang yang tak buat tu kadang-kadang berpahaman itu. Kebanyakan dia. Kebanyakan lah kan. Tapi ada orang tak buat tu pasal lupa. Tapi kalau saya pun kadang-kadang buat. Kadang-kadang saya tak buat. Sebab berdasarkan hadis Nabi, kalau kita buat selalu kan. Hari-hari buat kan. Kalau tak buat tak boleh. Dan jadi macam hukum wajib pun lah. Sesekali saya tak buat. Adalah sebab-sebab saya tak buat tu. Sebab hadis Nabi macam tu. Bukannya benda sunat ni jangan sampai jadi hukum macam wajib. Tak boleh lah. Kalau saya jadi wajib pula, pasal itu Nabi terangkan kunut ni boleh baca, boleh tak baca. Tapi kita dah biasa baca je lah. Kalau tak baca kau, jeritlah kan makmum. Subhanallah. Tapi kalau tuan-tuan pergi Perlis tak baca. Saya tetap bulan dulu kan, sebelum PKP tu semayang di masjid JT Kuala Polis main subuh lah. Imam dia memang tak baca kunut lah. Kunut tak baca, bismillah pun tak baca kan. Saya ikutlah tempat dia kan. Takkan kita nak larang pula. Apa hal tak baca saya? Baca lah. Kau tak nampak ke belakang ni semua Syafi'i. Dia imam tak baca kunut. Dia sampai Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kadang-kadang imam dia pun tak bersongkok lah. Tak ada kopiah, tak ada. Jubah pakai, kopiah tak payah pakai. Dan macam imam ni lah kan. Suka hati lah nak macam mana dia tak nak pakai. Nak macam mana. Tapi jangan depan Tuhan saja buat macam tu. Depan manusia kau jaga elok pakaian kau. Kau depan manusia kau jaga sungguh. Mesti pakai songkok ngadap ni. Kau pakai. Apa tak cakap? Ni wajib lah. Cakap lah. Ini kadang-kadang depan Tuhan tak nak bersongkok, tak nak apa. Bila orang tegur, ni hukum wajib kau songkok. Wajib. Bila? Okey. Nanti tulis dalam tu pakaian formal ialah berbaju Melayu bersongkok hitam. Berani tak pakai? Baju Melayu songkok tak payah pakai. Berani agak-agak. Kok dia tanya lah, saya tak akan songkok. Ada hukum lah. Ada hukum lah. Kita jawab macam tu tengok. Berani. Pakat patuh kalau manusia yang suruh. Tuhan yang suruh, Nabi yang ajar. Kita jawab macam-macam. Ni yang kata beriman dengan Nabi ni. Ni yang kata beriman dengan Tuhan ni. Sayang Nabi ni. Nabi nak semayang pakai lawa-lawa cantik pakai. Sebab nak hadap Tuhan. Kita pula cakap pula, ini bukan wajib je. Pakai pun boleh, tak pakai pun boleh. Betul. Tapi kenapa manusia, tuan-tuan kalau majlis formal kan, majlis formal ni dia arah pakai tu. Macam saya dululah. Bila muzakar haji, baju Melayu, samping, songkok. Kita tak ada benda tu, songkok tak ada, baju Melayu tak ada. Yang ada jubah yang ada. Tangkai jubah, kai soban. Mengamuk kawan. Asal tak baju Melayu? Tak ada. Bukan dah beritahu kau suruh bawa baju Melayu. Dah. Habis tu, kenapa tak ikut? Sekarang ni majlis apa? Sekarang majlis perasmian tau. Menteri nak datang. Menteri lah pakai jubah. Pula saya nak ikut dia. Saya lawan kan. Orang lain semua pakai baju Melayu. Saya tu pakai jubah. Apa? Menteri datang tu. Betul? Masalah menteri tu. Menteri datang tuan. Patut menteri lah. Ini merasmikan muzakarah haji. Ini bukan caca merbab di majlis. Muzakarah haji. Ini semua pak-pak haji semua. Jubahlah ke serban. Barulah kata muzakarah haji. Ini apa hal baju Melayu bersamping-samping bersama songkok.
Dia datang pakai baju kemeja. Apa hal ni? Siang ini. Saya jenis melawan tuan. Dulu jenis brutal lah, muda-muda. Saya macam ni. Menteri pun datang. Pengarah penjeling tengok. Korang ajar betul kan. Aku pun dilawan. Aku boleh apa? Turun, menteri datang. Salam. Aku ingat menteri nak tegur. Ni apa je Melayu. Memang aku sound terus ya. Yang mamak menteri pasal apa pakai macam ni? Ni muzakarah haji tau. Dalam bab tu aku tak takut langsung. Kau nak dukung gantung pun. Dia tak keluar, tak boleh muzakarah. Aku balik. Apa masalah? Dia ada hotel, membutuh. Kau dukung gantung. Dia kata tak pakai baju Melayu, gantung. Ambil tali gantung. Tu yang aku takut. Ini tak ada kena mana. Habis kau marah. Bagi surat tunjuk sebab kenapa melawan. Melawan sebab ni bukan hukum syarak. Ni hukum syarak kah? Tak. Saya telanjang ke tadi? Tak. Kejubah. Ni macam apa? Sila pengarah bagi jawapan lah kat saya. Apa sebab mesti pakai baju Melayu? Saya ni dah gila tuan. Saya bukan takut siapa-siapa. Mantap kan kau. Sebab tak ada hukum. Yang Tuhan suruh kau tak nak ikut. Yang Nabi ajar kau tak nak ikut. Yang manusia suruh kau kalut nak ikut. Yang Nabi ajar tak nak ikut. Yang Nabi suruh kau tak nak buat. Tapi mulut cinta Nabi, sayang Nabi. Macam ni kau sayang Nabi. Kau sayang Nabi, apa pun Nabi buat, aku nak buat, aku nak ikut. Aku tak suka pun aku kena buat. Tengok sahabat, aku tak suka makan buah labu ni, tapi aku tengok sahabat Nabi suka makan buah labu, aku makan, aku jadi suka makan buah labu ni. Pasal aku buat ni, pasal Nabi buat. Tu baru nama cinta Nabi, sayang Nabi. Kita makan buah labu ni tuan, angin lah. Tapi Nabi makan buah ni, Nabi suka. Tak boleh angin. Saya labu tak boleh, buah lain boleh. Apple boleh? Apple okey. Anggur okey. Labu je tak boleh. Yang Nabi suka makan kau tak suka. Ni tak betul ni. Kambing, Nabi suka makan kambing. Pasal itu maulid ni kambing je. Makan. Tapi darah tinggi Ustaz. Tengok. Darah tinggi. Niatlah aku makan ni pasal cintakan Nabi. Sayangkan Nabi ni. Aku nak ikut apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi suka. Nabi suka makan kambing. Darah tinggi, kau berhenti kejap. Rendahkan sikit, aku nak makan kambing ni. Ikut sunnah Nabi. Tak ada mana naiknya. Ya kau Ustaz, nak cubalah. Cubalah. Tapi niat nak ikut Nabi. Aku makan kambing ni pasal aku suka ikut Nabi. Aku sayangkan Nabi, aku nak buat apa yang Nabi suka makan, aku nak makan. Ya Allah, berkati makan ni ya Allah, rezeki ni. Ya Allah, kerana syafaat Nabi ni, keberkatan Nabi ni, aku makan kambing ni, jangan jadikan dia mudarat buat aku ya Allah. Makana ini nak ikut Nabi berkira-kira. Jangan kambing ni sekarang kau buat 7 kan. Orang dengan COVID ni tak siapa dapat ziarah kau nanti. Kau jangan ni kambing tengok kambing kan nak makan tapi sekarang kau buat 7 lah kan. Makan kambing peduli kan. Banyak seorang ni dah orang nak buat lauk jadi masalah. Tolong buat ayam semua. Bak dia tak makan kambing. Makan. Ada yang tak boleh makan kambing ni? Ada. Jumpa saya kejap lagi. Saya nak tawarkan sikit biar darah tu turun. Darah tinggi tu bukan pasal kambing. Yang tak ada kena-mengena pasal kambing belum ada. Kita ni semua salahkan binatang. Makan nasi tak boleh, gemuk, salahkan nasi. Kita yang tak pandai makan. Saya duduk sini, Rasul makan kambing je. Tadi tengok kat cek kat darah kan. Tak naik-naik pula darah aku man. Okey je. Melantak kat kambing. Sebab ada niat apa? Aku suka makan ni pasal Nabi suka. Tu je. Nabi kata orang yang buat ni kerana suka kat aku, pasal cinta kat aku sehingga dia dapat kecintaan Allah, dapat keredaan Allah. Tak ada yang aku buat ni selama ini untuk mudaratkan makhluk. Tak ada kata Nabi. Aku tak pernah buat sesuatu yang benda yang memudaratkan, yang menyusahkan umat aku. Tak pernah. Aku buat ni semua untuk kebaikan umat aku. Aku sayang ke umat aku sampai dia meninggal, wafat pun sayang lagi ke umat dia.
Kita pula dapat yang sunnah-sunnah Nabi yang Nabi suka ni, semua kita menyampah. Makan je lah. Melantak lah, tak apalah. Habis-habis pun sakit. Kalau kita makan meninggal juga dan niat dah ikut sunnah Nabi. Cinta Nabi, buat ni semua kerana Nabi, kerana Allah Ta'ala. Meninggal. Apa masalahnya? Allah Maha mengetahui. Tuan takut sangat nak pegang benda ni. Ni nak marah ni pagi ni. Okey. Masuk sini balik. Itu silingan ni tuan-tuan. Silingan lah tuan-tuan mengaji. Yang mana syok. Mengaji terus. Saya tak syok ke tu. Dia mesti ada silingan sikit. Okey. Dan jika berbuat dengan tidak sebab uzur. Yang tadi sebab uzur. Yang ni buat. Tapi bukan sebab uzur. Dia tak uzur pun. Maka ada dua pendapat. Seperti mana juga mufarakah. Tanpa uzur. Maka lebih asahnya, lebih sahihnya ialah dari keduanya tidak batal sembahyang. Pendapat pertama kata dia buat dengan sebab dengan tidak sebab uzur. Yang tadi sebab uzur, ni sebab tak uzur, tak ada apa-apa. Tapi pendapat ni macam mufarakah juga, tanpa uzur. Maka lebih asah, lebih sahih daripada keduanya tidak batal sembahyang. Ini kalau dia bagi salam sebelum imam, tiba-tiba dia pun bagi salam dulu. Assalamualaikum. Salam. Tapi tak ada niat mufarakah. Ataupun niat mufarakah, tapi dia tak niat mufarakah, tapi tak ada sebab-sebab apa tertentu. Tak ada uzur, tak ada apa. Saja siapa mufarakah? Tak ada. Tak ada sebab. Tak ada. Maka dia kata yang lebih asahnya dari keduanya tak batal sembahyang. Satu lah. Ini pendapat pertama lah, tak batal. Dia mufarakah sebab tanpa uzur pun tak batal sembahyang. Okey. Jika makmum tidak berniat mufarakah dan memberi salam sedangkan dia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam, maka batal sembahyangnya sama sekali. Okey, tengok ni masalah. Jika makmum, tuan-tuan makmum tidak berniat mufarakah. Tuan tak ada niat nak berpisah daripada imam, tak ada niat. Dan memberi salam. Dah tak niat mufarakah, tapi memberi salam. Sedangkan tuan tahu, makmum ni tahu bahawasanya dia sedang mengikut imam. Dia tahu dia makmum, dia ikut imam sekarang ni. Dia batalkan. Dia tidak berniat mufarakah, dia bagi salam dulu pada imam ni. Maka batallah sembahyangnya sama sekali. Okey. Kita tahu kita sedang ikut imam. Kita pun tak niat mufarakah, tak niat berpisah, tiba-tiba bagi salam. Maka hukum dia kata batal sembahyang. Ini pendapat yang kedua nah. Batal sembahyangnya sama sekali. Kenapa? Melakukan dua perbuatan haram. Salah satunya mendahulukan ia imamnya dengan satu rukun. Apa sebab haram? Asal batal mendahulukan perbuatan imam daripada dia dulu daripada imam. Dia bagi salam dulu, maka hukumnya berdosa haram. Maknanya dia berdosa, kemudian sembahyangnya batal. Kenapa kau dulu berimam sedangkan kau tak niat mufarakah? Sedangkan kau tahu kau ikut imam. Maka dia kata batal. Okey, satu. Dan yang keduanya, siapa perbuatan itu haram? Memutuskan ikutan imam tanpa niat mufarakah. Dan kedua-duanya adalah haram hukum dia. Hukumnya haram. Maknanya mendahulukan imam dengan rukun yang lain, maka hukumnya batal sembahyang dan perbuatan itu hukumnya haram. Yang keduanya memutuskan ikutan imam tanpa niat mufarakah. Yang kedua sebab apa dia haram? Sebab memutuskan mengikut imam tanpa ada niat berpisah dari imam. Dua sebab lah. Maka jangan buat benda ni tuan-tuan. Okey. Dan sesungguhnya telah dijelaskan demikian dalam Kitabul Al-Kifayah pada bab salatul Jumaah. Maka berkata pengarang, sesungguhnya makmum apabila menyertai, yakni serentak ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang yang bermufarakah dengan imam tanpa uzur. Tidak berniat mufarakah dan iaitu batallah sembahyangnya.
Kalau dia tak niat 20 rakaat, maka batal sembahyangnya. Jika dia niat 20 rakaat, maka hukumnya seperti yang huraian telah lalu sebutnya di antara uzur dan yang tidak. Kita dah bahas dalam atas tadi. Kalau uzur bagaimana, kalau tak uzur bagaimana. Kalau uzur tak batal sembahyang. Kalau uzur tak batal sembahyang. Kalau tak uzur ni ada beberapa pendapat dia kata. Telah menjazamkan sikit kita telah menjazamkan atau menetapkan oleh Syekh Al-Qamuli dalam Kitabul Jawahir pada sifat sembahyang bahawa makmum apabila salam ia sebelum memulai imam salamnya, nescaya batallah sembahyangnya jika tidak niat 20 rakaat. Jika niatnya maka pada khilaf pada 20 rakaat tanpa uzur. Okey, ini telah sepakat ataupun telah menetap Syekh Al-Qamuli dalam kitab Al-Jawahir pada sembahyang bahawa makmum apabila salam ia, siapa ia tu? Ia salam makmum ni tadi sebelum memulai imamnya salam, belum imam salam dia bagi salam, nescaya batal sembahyangnya jika ia tidak berniat mufaraqah. Batal kalau tak niat mufaraqah. Jika dia niat, maka kat situ ada khilaf. Kalau dia niat batal mufaraqah dengan imam, apa sebab? Sebab uzur ke atau tanpa uzur? Ada khilaf ulama kat situ. Okey? Jadi tuan-tuan, ini masalah hukum makmum salam sebelum imam niat mufaraqah. Tak payah susah-susah lah tuan-tuan. Ikut jalan imam. Sebelum imam salam, jangan salam dulu. Kan senang. Cari masalah betul gitu ni. Tapi nak macam mana dia bincang masalah tu? Okey. Masalah yang ke-21, wallahu alam. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Imam belum salam, dia dah meloncat bangkit. Pasal dia masbuk kan? Dia ada 2 rakaat lagi. Dia nak cepat, imam belum salam lagi. Dia dah bangkit lah. Nyambung terus. Nanti lu. Imam dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti ada khilaf dia, ada perbahasan dia. Salam pertama ke salam kedua? Sebab salam pertama tu wajib lah. Salam kedua ni sunat. Jadi kalau kita tengok dia bangkit sebelum salam ke berapa, atau belum salam dia dah bangkit, atau salam pertama dah bangkit, nanti perbahasan dia. Bila besok apa? Jumaat. Besok tak ada. Besok tak ada. Hari Isnin. Isnin besok Jumaat siapa kelas subuh? Ada? Tak ada kelas subuh? Oh, tak ada kelas subuh besok. Tapi tak tahu lagi. Saya pun tak tengok jadual besok saya ada kelas subuh kat mana. Tak ada. Saya kuliah subuh tapi bukan kitab ni. Pantang tak ada kuliah dia saya masuk ke sini. Sebab saya tak nak buang masa duduk sini pun nak buang masa duduk tidur jadi apa. Datang duduk tidur kat sana pun boleh tidur. Saya datang sini bukan nak tidur pun. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita ada soalan nak tanya boleh tanya. Ada soalan? Bagaimana nak kalau imam bisa